Ana Balkis binti Muhammad Samiza. 3. Hai, nama saya Nada Mi'zati binti Abdul Razak. Hai. Nama saya dipanggil Natasha binti Mak Fadli. Swipe. Hai, nama saya Nurul Fahana binti Mak Musa. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pengurusan dan pentadbiran dalam tadika ataupun taska. Ting. Ini adalah pengenalan pengurusan dan pentadbiran dalam taska dan tadika. Pengenalan bagi pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan menentukan kualiti taska dan tadika. Pengurus ataupun pengurusan merupakan nadi utama bagi penubuhan sesebuah tadika ataupun taska. Pengurus atau pengurusannya memulakan langkah bagi meneruskan perjalanan sesebuah tadika ataupun taska tanpa pengurusan yang cekap dari seorang pengurus ataupun penubuhan tadika tersebut hanyalah sia-sia dan berhenti sekerat jalan. Kualiti sebagai interaksi antara kualiti persekitaran fizikal dan kualiti hasil. Daripada Lee 2011, salah satu aspek penting dalam pentadbiran dan pengurusan taska dan tadika ialah pemantauan. Jadi pengurusan dan pentadbiran ini amatlah penting dalam tadika dan taska untuk sesebuah tadika. Seterusnya, saya akan terangkan tentang etika perguruan. Etika perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan juga negara serta pelajar dan sebagainya. Guru perlu memiliki kod etikanya yang tersendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Antaranya ialah kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesi perguruan. Seterusnya, kod etika perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Selain itu, kandungan yang dinyatakan dalam kod etika perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Baiklah, saya akan menerangkan tentang penyediaan makanan. Kenapa kita perlu merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak? Hal ini adalah kerana kita perlu menyediakan sajian yang mengandungi nutrien yang diperlukan oleh kanak-kanak. Selain itu, kita boleh menjimatkan masa, tenaga dan bahan makanan. Sebagai contoh, kita sudah membuat idea untuk pemakanan kanak-kanak. Jadi kita tidak perlu banyak berfikir dan hanya menyediakan bahan sebelum hari yang untuk membuatkan makanan tersebut. Menyediakan sajian yang menarik, berkhasiat dan menyelerakan dan mengikut anggaran belanjawan. Hal ini supaya kita punya belanja harian itu akan mencukupi dan cukup untuk belanja perkara yang selebihnya ataupun perkara lain. Pemakanan yang seimbang. Maksud pemakanan seimbang adalah tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki ataupun mengekalkan kesihatan. Pemakanan seimbang ini bukanlah hanya diperlukan oleh orang dewasa tetapi juga perlu dikekalkan perlu dijaga sejak daripada kanak-kanak lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang alat permainan yang dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Di sini saya sertakan beberapa contoh alat permainan yang dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Antaranya ialah jigsaw puzzle dan juga lukisan berwarna. Fungsi jigsaw puzzle dan lukisan berwarna ini dapat membantu kanak-kanak dari segi koordinasi mata dan juga tangan. Kanak-kanak dapat menggerakkan psikomotor halus mereka apabila mereka menggerakkan jari mereka untuk mewarna dan juga mencantumkan puzzle tersebut sehingga menjadi sebuah puzzle yang sempurna. Selain itu juga, alat permainan yang lainnya ialah Lego. Seperti kita tahu, kanak-kanak ini gemar bermain Lego. Justru itu, kanak-kanak dengan bermain Lego, kanak-kanak dapat mengaktifkan perkembangan kognitif mereka dari segi pemikiran mereka. Mereka akan fokus dalam melakukan sesuatu di mana mereka akan berusaha untuk mereka akan membina sesuatu bangunan atau berbagai bentuk menggunakan Lego, dan itu adalah salah satu perkembangan yang terdapat pada diri kanak-kanak dari segi kognitif kerana mereka menggunakan daya pemikiran mereka untuk menyelesaikan sesuatu.
Di samping itu juga alat permainan yang lainnya ialah seperti play-doh dan juga slime. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak pada usia mereka yang sekarang ini, mereka lebih cenderung bermain sesuatu yang menggunakan tangan mereka, di mana dengan bermain play-doh dan juga slime ini, mereka dapat membantu menggerakkan psikomotor halus mereka dengan lebih aktif. Hal ini kerana apabila mereka bermain play-doh dan juga slime, mereka menggunakan tangan mereka untuk menggenggam dan bermain play-doh tersebut, dan hal ini dapat membantu mereka untuk menguatkan kedua-dua belah tangan mereka. Terdapat juga permainan seperti pretend play. Pretend play ini dapat membantu mereka mengembangkan lagi perkembangan mereka, dengan kanak-kanak dapat mengutarakan emosi mereka apabila mereka melakukan sebuah peranan. Sebagai contoh, apabila mereka di sekolah, guru-guru akan melaksanakan aktiviti pretend play ini, di mana guru-guru akan memberikan watak kepada kanak-kanak untuk mereka melakukannya. Hal ini dapat membantu kanak-kanak untuk mengekspresikan emosi mereka dan watak itu dengan sempurna, sehingga kanak-kanak yang lain dapat menekannya dengan betul. Yang terakhir adalah permainan yang dapat menghidupkan psikomotor kasar mereka, ialah di mana mereka boleh bermain basikal, berlari, melakukan lompat tali. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan lagi perkembangan psikomotor kasar mereka. Hal ini kerana apabila mereka melaksanakan aktiviti tersebut, mereka akan menghidupkan, mereka menggunakan banyak pergerakan seperti menggunakan kaki, tangan untuk mereka mengayuh basikal, untuk mereka menghayunkan tali skipping, dan itu sangat bagus untuk kanak-kanak dan ia akan membantu perkembangan kanak-kanak dengan lebih lancar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Persekitaran merupakan salah satu faktor penyediaan ruang kelas yang selesa untuk kanak-kanak di dalam tadika ataupun taska. Persekitaran ialah gabungan kualiti fizikal dan kualiti manusia untuk mewujudkan atau menghasilkan satu ruang pada kanak-kanak dan orang dewasa bagi kerjasama dan bermain bersama, dan merangkumi aspek keadaan fizikal agar menggalakkan pembelajaran kanak-kanak. Seperti slide di belakang ini, ada 4 jenis ruang dalam tadika dan taska. Yang pertama, ruang senyap kering, iaitu kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialah seperti membaca, mendengar, bercerita dan menulis. Sebuah tadika atau taska boleh menyediakan sudut-sudut seperti membaca, mendengar, bercerita dan menulis ini. Kedua, ruang aktif kering, iaitu kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialah aktiviti yang berkaitan dengan motor kasar seperti bermain ataupun melompat ataupun berlari. Ketiga, ruang senyap basah. Kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialah aktiviti yang memerlukan air seperti aktiviti lukisan, permainan tanah liat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk jenis ruang di dalam tadika dan taska ialah ruang aktif basah. Kegiatan yang dijalankan di ruang ini adalah untuk aktiviti permainan pasir dan air. Seterusnya, terdapat beberapa peranan guru dalam memastikan keselamatan di tadika maupun taska. Antaranya ialah menerapkan amalan keselamatan dalam aktiviti seperti tunjuk cara atau role model. Selain itu, menerapkan amalan selamat dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, mengajak mereka lap air tumpah ataupun menolak kerusi ke bawah meja dengan betul selepas digunakan. Seterusnya, guru juga boleh memanggil pihak bomba untuk datang ke tadika atau taska. Hal ini untuk mengadakan latihan kebakaran ataupun kecemasan serta menunjukkan demonstrasi tentang keselamatan dan kebakaran jika berlaku di tadika maupun taska. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Di slide belakang saya telah meletakkan piramid makanan. Piramid makanan adalah rujukan mudah untuk kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Untuk bahagian yang pertama ataupun bahagian yang perlu dimakan secara banyak, iaitu karbohidrat. Sebagai contoh, makanannya adalah nasi,
mi, roti dan juga bijirin. Bahagian atas adalah vitamin, iaitu buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang memberikan membekalkan vitamin kepada kanak-kanak. Tangga yang ketiga iaitu protein. Contoh-contoh protein adalah produk tenusu, telur, kekacang, daging dan juga makanan laut seperti ikan dan juga ketam ataupun sotong. Makanan yang perlu diambil secara kurang ataupun dikawal iaitu lemak berada di tingkat yang atas sekali. Sebagai contoh, minyak, garam dan juga gula. Makanan-makanan ini perlu dikawal kerana boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit seperti obesiti. Contoh menu yang telah saya tunjuk di dalam slide adalah minum pada sarapan pagi. Kanak-kanak boleh minum susu dan juga roti bakar. Roti bakar diperlukan untuk memberikan karbohidrat dan juga tenaga untuk mereka menjalani pagi mereka. Untuk minum pagi, mereka boleh memakan bijirin, Koko Crunch dan juga air Milo untuk memberikan mereka tenaga. Untuk makan tengah hari, nasi tomato, air suam dan juga buah pisang. Untuk makan tengah hari, kanak-kanak boleh makan nasi tomato, air suam dan juga pisang untuk memberikan mereka tenaga juga. Nasi tomato melengkapi sayur-sayuran dan juga karbohidrat. Untuk pisang memberikan mereka vitamin. Untuk minum petang, mereka boleh makan kuih dan juga air susu. Kesimpulannya, berdasarkan slide yang telah kami paparkan, amatlah penting untuk mengekalkan keselamatan di dalam taska maupun tadika. Selain itu, peranan guru perlulah dimainkan secara menyeluruh dalam menjaga kesihatan ataupun keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak.